Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke channel Abang dan juga salam Syawal. Abang sebenarnya lidah abang lidah abang sebenarnya pelat tau. Abang kalau cakap kadang-kadang akan terlebih terkurang macam tu. Jadi kalau korang dah biasa dengan video abang pun korang boleh agak lidah abang tu macam belit-belit sikit kalau cakap kan. Jadi susah. Dan abang ni sebenarnya kerjanya mengajar dekat universiti. Jadi waktu mengajar tu pun ada juga anak-anak murid cakap apa tu lidah abang ni berbelit-belit kalau cakap. Tapi tak kisahlah kan, yang penting apa yang abang nak sampaikan tersampai dekat korang semua. Itu je lah kan. Jadi hari ni abang nak cerita tentang sejarah bukanlah, tentang satu arkeologi dekat Turki, dekat daerah Anatolia. Ada satu kawasan tau, dan kawasan ni adalah kawasan kota bawah tanah. Nama kotanya ialah Kota Derinkuyu yang dah terbina selama ribuan tahun. Jadi kalau korang nak tahu cerita pada mula sampai habis, tonton video abang dan abang akan ceritakan. Kita bongkar sama-sama cerita tentang kota bawah tanah yang dikatakan telah dibina ribuan tahun ni. Kota Derinkuyu ni terletak dekat daerah Anatolia dekat Turki. Dan kalau korang nak tahu, kalau kita singkap balik sejarah Anatolia ni adalah satu daerah yang hot tau. Dalam sejarah-sejarah Turki, Anatolia ni selalu menjadi perebutan kerajaan-kerajaan Turki. Dan kita tahu kerajaan Turki dibangunkan oleh kerajaan Ottoman, kan? Kesultanan Ottoman. Jadi sejak sebelum Kesultanan Ottoman tu, daerah Anatolia ni dianggap sebagai daerah emas sebab dia adalah perhubung di antara Eropah dan juga Asia. Dia terletak dekat tengah-tengah. Jadi sebabkan terletak ni, dia punya lokasi itu, dia punya kepentingan tu sangat penting dalam perkembangan kerajaan Ottoman dan juga kerajaan Turki kuno. Kota ni sebenarnya dipercayai berasal daripada letusan gunung berapi. Ini berlaku lebih kurang ribuan tahun. Yang kalau abang cerita ribuan macam bukan 1000, 2000 tahun dulu tau. Dia 2000, 3000, 4000 tahun yang dulu berlaku letusan gunung berapi. Dan letusan gunung berapi ni menghasilkan banyak laha. Dan laha-laha ini membentuk satu timbunan tanah. Dan timbunan tanah ni didapati struktur dia sangat lembut tapi kukuh. Jadi disebabkan struktur dia lembut dan kukuh, lembut iaitu senang dipahat dan juga kukuh, jadi ramailah penduduk-penduduk kuno kerajaan Anatolia ataupun kerajaan Turki kuno datang dekat situ buat pahatan, buat rumah dalam tanah. Jadi benda tu dijadikan kawasan penempatan dan dikatakan bukan ada satu dua bilik, dia macam kota tau. Dia bukan macam rumah, dia macam kota bawah tanah. Dan tanah ni terjadi daripada timbunan laha-laha gunung berapi. Dia punya kedalaman dia selepas diperiksa 75 meter daripada permukaan tanah sampai ke dalam tanah. Dalam tak dalam. Dan dalam tu ada banyak bilik. Ada bilik untuk ternakan, ada bilik untuk bercucuk tanam, ada bilik kolam-kolam air, ada bilik tidur, ada ruang gereja. Korang mesti pelik kan kenapa ada ruang gereja? Sebab kerajaan Turki kan sebenarnya kerajaan Islam kan. Tapi kenapa ada ruang gereja? Nanti abang ceritakan. Dia ada ruang gereja, dia ada rumah, dia ada tempat simpan makanan. Dan yang antara yang unik lah abang dengar, dia ada tempat untuk bercucuk tanam gandum. Hebat gila orang dulu. Jadi disebabkan benda-benda macam ni, kota Derinkuyu ni dianggap sebagai satu tinggalan sejarah yang memang gila. Kalau abang ada duit, abang teringin juga nak ke Anatolia, Turki, nak tengok kota Derinkuyu ni. Tapi abang tak nak masuk. Abang nak masuk yang atas-atas je lah, yang bawah-bawah tak nak. Abang takut atau abang masuk lepas tu tanah tu tenggelam. Almarhum abang bawah tu. Tak nak lah, dia abang nak tengok pada atas, ambil gambar, selfie, macam tu je lah. Kota ni sebenarnya dijumpai pada tahun 1963 waktu diorang tengah arkeologi tengah buat pemeriksaan lah. Diorang tahu ni ada kota yang terbuat daripada laha gunung berapi. Tapi waktu dia punya cari gali tu, ekskavasi tu, waktu diorang tengah cari gali, diorang jumpa terowong-terowong yang mengalir ke dalam tanah. Dan diorang pun masuk terowong tu, makin masuk makin dalam.
Korang bayangkanlah. Dan dia punya dalamnya tu 75 meter, dan diorang ada 18 tingkat kota. Maksudnya daripada tingkat atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4 sampai 18 ke dasar. Gila tak gila? Memang hebat kan orang dulu. Macam mana dia orang boleh terfikir nak buat kota bawah tanah? Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa dia orang bina kota bawah tanah, nanti abang ceritakan. Daripada 18 tingkat kota, hanya 8 tingkat yang telah dibersihkan, yang pelancong-pelancong boleh datang tengok. Hanya 8 tingkat. Ada 10 tingkat ke bawah tu diorang tak bagi masuk sebab diorang takut benda tu tiba-tiba kan runtuh kan, jadi cerita lain pula kan. Dia cari cerita tragedi pula kan. Jadi kalau pelancong-pelancong yang datang, dia boleh tengok 8 tingkat yang ke atas, yang memang terdiri daripada 8 tingkat dia pun dah cukup lah. Ada sekolah, ada rumah, ada bilik, ada tempat binatang, ada tempat cucuk tanam, ada kolam air, ada bilik air, ada macam-macam bilik yang pelik-pelik. Dan diorang ni dapat tahu bilik-bilik ni berdasarkan saiz. Satu, kalau bilik tu dijadikan bilik tidur, saiznya kecil sikit. Dan kalau bilik tu adalah bilik takungan air, dia memang ada tempat takungan air. Unik kan? Kalau bilik tu untuk tanam, untuk gereja ataupun sekolah, dia punya ruangnya lebih besar, bumbungnya lebih tinggi. Unik kan? Abang macam kagum gila kau. Gila orang dulu. Dan kalau bilik tu untuk ternakan, letak lembu, letak ayam, dia siap ada sistem pengudaraan supaya taik-taik lembu tu tak bau dalam tu. Selepas diekvakasi, dicari gali, selepas diperiksa semua sekali, rupanya terdapat 50 jalan keluar daripada kota tu. Ada 50 jalan keluar lah. Tapi yang peliknya, jalan keluar, maksudnya pintu masuk lah, berkata pintu masuk pintu masuk ke kota tu sempit tau. Hanya seorang yang boleh lalu. Dan ada pintu-pintu memang seorang boleh lalu, tapi orang tu kena masuk secara mengiring, tak boleh masuk macam tu kat situ boleh. Dia kena masuk mengiring. Sempit tak sempit. Dan setiap pintu tu setiap pintu masuk tu dia ditutupi dengan pintu yang diperbuat daripada batu yang tebal. Dan dekat pintu batu tu ada lubang kecil. Dan dipercayai lubang tu adalah tempat mengintai, supaya orang-orang daripada bawah tanah boleh tengok sebenarnya dekat atas tu siapa yang masuk, siapa yang nak masuk. Macam itulah. Jadi bukan senang-senang orang boleh masuk ke dalam kota tu, sebab pintu tu dikunci daripada dalam. Bukan dekat luar dikunci daripada dalam. Ini untuk tujuan-tujuan keselamatan. Dipercayai orang yang bina kota ni adalah satu kaum yang bernama Hittite. Macam tu lah lebih kurang. Dia adalah penduduk asal Anatolia. Okay. Dan yang menarik kota ni dikatakan dibina pada 3,500 tahun yang lepas. Kalau kita ukur daripada kisah Nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kan, kalau orang Islam, dia lebih kurang zaman-zaman Nabi Ibrahim. Gila tak lama. Jadi dipercayai orang-orang ni lah yang mengukir kota Derinkuyu ni. Derinkuyu, lupa nak sebutnya, takut salah lebih kurang lah Jadi diorang lah yang bina. Hittite ni adalah kaum yang membina kota ni. Tapi selepas kaum Hittite itu tak lagi duduk dekat kota ni telah diduduki oleh beberapa kaum seperti kaum Persia, Armenia, kaum Makedonia. Jadi banyak kaum yang mendiami kota ni. Kenapa kota ni menjadi pilihan untuk mereka diami? Satu, sebab suhu dalam kota ni tetap 12 darjah Celsius. Dekat Anatolia, dia ada dua keadaan tau. Sama ada panas dan sejuk. Sewaktu musim panas, dekat permukaan tanah tu memang bapak panas gila. Tapi dekat dalam kota Derinkuyu ni tetap 12 darjah Celsius. Kalau dekat atas tanah Anatolia ni sejuk gila, musim sejuk macam nak mati, dekat bawah kota Derinkuyu tu tetap 12 darjah Celsius. Jadi 12 darjah Celsius tu lebih kurang macam suhu peti ais. Kita punya refrigerator, peti ais kan, lebih kurang lah suhu tu. Jadi aman-aman, nyaman-nyaman yang dia orang duduk bawah tu. Musim panas pun dia orang selamat, musim sejuk pun dia orang selamat. Disebabkan dia orang punya suhu tu maintain, jadi dia orang, binatang boleh hidup dengan aman, manusia boleh hidup dengan aman. Dan paling best sekali adalah tumbuhan. Kan dia punya suhu dia macam peti ais kan. Jadi tumbuhan tak senang busuk,
Lepas tu binatang yang kalau dipotong ayam, lembu semua, diletakkan dia tak senang busuk. Lalat tak senang masuk sebabkan susah nak masuk ke dalam tu kan. Dan pada masa yang sama di dalam tu macam peti ais. Jadi daging-daging tak senang-senang busuk. Aman damai duduk bawah tanah. Ada seorang ilmuwan Yunani dalam tulisannya dia cerita pasal kota bawah tanah ni, Derinkuyu ni. Dia memang cerita. Jadi dengan kata lain, kota bawah tanah ni memang famous sejak zaman-zaman dulu lagi. Dan ilmuwan Yunani yang menulis tentang kota bawah tanah di Anatolia ni bernama Xenophon. Tadi abang ceritakan kenapa dalam kota ni ada gereja, bukan ada masjid ataupun surau. Sebabnya Turki memang negara Islam kan. Kenapa dalam kota ni ada gereja? Cerita ni macam ni. Dulu pada zaman-zaman Rom bukan beragama Kristian tau. Rom memang agama Rom. Dia ada dewa-dewa Rom dia kan. Jadi waktu zaman Rom tu, iaitu lebih kurang zaman-zaman dah ada ajaran Kristian. Okay? Dah ada kerajaan Kristian. Jadi orang-orang Rom, kalau korang dah tengok cerita kita imbas balik sejarah Nabi Isa, ajaran Nabi Isa ataupun kalau orang Kristian panggil Jesus lah, ditentang keras oleh orang Rom sebab ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa ataupun ajaran yang dibawa oleh Jesus Christ ni bertentangan dengan ajaran agama Rom. Begitu juga yang berlaku dekat kawasan Anatolia. Orang Rom semua buru orang-orang yang beragama Kristian untuk dibunuh. Jadi orang-orang ini telah lari ke dalam kota Derinkuyu dan diorang menambah baik kota Derinkuyu tu menjadi satu penempatan yang sangat selesa. Penambahbaikan yang dibuat adalah dia buat beberapa lubang di mana lubang-lubang ini boleh membenarkan air masuk ke dalamnya, dan air yang masuk akan terus disalurkan ke dalam takungan air yang ada dalam kota Derinkuyu. Dan lubang-lubang ni juga telah diletakkan serpihan kaca supaya boleh menjadi lampu penerang dalam kota bawah tanah Derinkuyu. Jadi dia buat sistem pencahayaan dan juga sistem aliran air yang bagus. Ini dibuat oleh orang-orang yang dulunya diburu oleh orang-orang Rom sebab mereka beragama Kristian. Sebab itu dekat dalam kota Derinkuyu mereka bina gereja, bukannya surau. Jadi boleh abang simpulkan adalah kota Derinkuyu ni adalah salah satu kota yang sangat menakjubkan. Dan kalau kita berpeluang untuk pergi ke Turki, janganlah pergi tengok belon panas. Belon panas tu tak ada apa-apa, cuma tinggi rendah. Tak ada herannya. Datang ke Anatolia, tengok Derinkuyu punya kota. Kita tengok tinggalan-tinggalan sejarah. Abang suka kalau pergi negara orang bertengok tinggalan sejarah. Terima kasih sebab dah menonton video abang daripada mula sampai habis tentang kota Derinkuyu. Abang harap ia menjadi pengetahuan tambahan untuk kita semua. Dan kalau korang nak cari, sebenarnya ada dekat dalam YouTube ni dokumentari daripada channel-channel yang terkenal dekat YouTube menceritakan tentang kota Derinkuyu ni. Korang boleh tengok. Nanti abang sediakan link di dekat bawah. Hingga berjumpa lagi dalam posting abang yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.